Emiria Arab Bersatu UAE yang terkenal dengan undang-undang Islam yang ketat baru-baru ini mengumumkan perombakan besar sistem undang-undang syariah Islam negara itu. Menerusi undang-undang terbaru, negara tersebut membenarkan pengambilan arak manakala pasangan yang belum berkahwin dibenarkan untuk tinggal bersama. Perombakan undang-undang itu semata-mata untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial negara serta dalam usaha menarik pelancong dan ahli perniagaan datang ke UAE. Pada pandangan UAE, undang-undang benarkan minum arak dan tinggal bersama tanpa nikah ini akan meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial negara. Terdahulu, pengambilan arak hanya dibenarkan buat orang asing yang mempunyai lesen khas. Namun menerusi undang-undang baru ini, rakyat UAE juga boleh membeli dan minum arak secara bebas. Namun, mestilah berumur 21 tahun ke atas. Di bawah peraturan baharu ditetapkan di UAE, sesiapa yang minum atau memiliki alkohol atau menjual minuman beralkohol di kawasan yang dibenarkan tanpa lesen tidak akan dikenakan hukuman. Seterusnya, menyebabkan percubaan bunuh diri atau bunuh diri bukan lagi kesalahan. Adakah ini bermakna berada di UAE tidak akan selamat? Ini kerana jika seseorang itu terlalu bebas minum arak di mana-mana, kemungkinan kes jenayah akan turut berlaku. Pengumuman dasar baharu itu diumumkan Sabtu lalu di mana ia dilaksanakan bagi memastikan bahawa undang-undang UAE memenuhi keperluan berbeza dari semua latar belakang, agama dan warga negara, memandangkan individu dari hampir 200 negara menetap di UAE. Pembaharuan ini mempengaruhi undang-undang berkaitan penceraian, wasiat dan pembahagian harta, alkohol, bunuh diri dan perlindungan wanita. Sebelum ini, perbuatan bunuh diri atau cubaan bunuh diri dianggap sebagai jenayah dan boleh dikenakan hukuman. Namun sehingga kini, tiada individu yang didakwa atas kesalahan berkenaan. Di bawah undang-undang baharu ini, polis dan mahkamah akan memastikan mereka yang melakukan percubaan bunuh diri mendapat sokongan kesihatan mental. Akan tetapi, sesiapa yang didapati membantu seseorang individu untuk membunuh diri akan menghadapi hukuman penjara. Selain itu, peraturan baharu ini juga membabitkan isu berkaitan perceraian dan pembahagian harta pusaka. Sekiranya pasangan berkahwin di negara asalnya tetapi bercerai di UAE, undang-undang negara asal mereka akan digunakan. Bagi pembahagian harta pusaka, jika kematian berlaku di UAE, pembahagian boleh dilakukan mengikut negara asal mereka kecuali jika si mati meninggalkan wasiat. Namun jika aset dibeli di UAE, pembahagian akan dilakukan mengikut undang-undang UAE. Menurut laporan, undang-undang baharu itu diperkenalkan sebagai usaha untuk meletakkan UAE sebagai jenama global untuk menarik pelancong asing, profesional dan pelabur. Terdahulu, tindakan Emiria Arab Bersatu UAE menjernihkan semula hubungannya dengan negara Israel dikecam sekeras-kerasnya oleh majoriti negara-negara Islam di seluruh dunia. Hal ini dilakukan kerana Israel akan menangguhkan rancangan merampas secara paksa sebahagian besar kawasan tebing barat yang telah ditunda sejak bulan lalu kerana gagal mendapat lampu hijau Amerika Syarikat AS yang turut menjadi perantara Perjanjian Damai Israel UAE. Perjanjian yang dinamakan Perjanjian Abraham itu dimeterai melalui panggilan telefon antara Donald Trump, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Putera Mahkota UAE, Sheikh Mohammed Zayed yang merupakan sekutu rapat. Menerusi satu kenyataan bersama, trio pemimpin yang dianggap zalim ini sepakat untuk menjalinkan hubungan diplomatik bersejarah yang kononnya akan membawa pendamaian di Asia Barat, walaupun satu-satunya jalan untuk mencapai perkara itu adalah menerusi penyelesaian pembentukan dua negara iaitu Israel dan Palestin. Kepimpinan Palestin mengecam tindakan UAE dan menyifatkannya sebagai satu pengkhianatan kepada Baitul Maqdis, Al-Aqsa dan perjuangan rakyat Palestin. Tindakan UAE tidak dinafikan lagi persis seperti menjual rakan sendiri. UAE adalah negara Islam keempat yang menormalisasikan hubungan dengan Israel selepas Turki pada tahun 1949, Mesir pada tahun 1979 dan Jordan pada tahun 1994. Malaysia, negara yang langsung tidak terkesan dengan pengkhianatan negara zalim yang berpaling untuk menindas Islam di Palestin. Seperti kata, biar darah mengalir di badan asal Palestin selamat dan aman. Tidak mengapa wahai pejuang Islam, biar mereka terus cuba menindas Islam. Allah sentiasa ada bersama. Pemimpin zalim menyerang dengan kejahatan, Islam bertahan dengan perjuangan.